Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى أيضا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وقال تعالى أيضا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat sama-sama kita menyambung kuliah kita. InsyaAllah pada kuliah yang lepas saya menyentuh surah Al-Fajr, tapi itu sebab sempena dengan 10 hari dalam bulan Zulhijjah. Tapi kalau lihat pada yang Alhamdulillah lah ada rakaman ni, Tuan Sri pun ada cakap dengan saya last sekali 13 surah Takwir ayat 13, itu bulan berapa dah tu, bulan 2 ke apa, sebelum PKP tu, bulan 3. Baik Tuan, okey, bagus sangat ingatannya, sangat hebat ya. Ustaz ni pun dah pelupa ni. Maklumlah peningkatan usia. Memang tak ingatlah sebab kuliah terlalu banyak masjid. Memang saya harapkan jemaah yang ingatkan saya. Baik, jadi insya-Allah kita dah selesai sampai ayat 13. Tapi ialah sebab benda tu dah lama, jadi kita saya akan sentuh sedikit sebagai ulang kaji lah secara umum surah At-Takwir yang merupakan salah satu daripada nama kiamat ya, At-Takwir, yang membawa makna terbelah, terpecah ya, dan ialah berlakunya suasana kiamat. Dan Takwir ni salah satu nama kiamat, yang mana dalam surah Takwir ini dalam 13 ayat yang mula-mula kita dah pun pelajarinya, diceritakan bagaimana matahari itu hilang sinarnya, hilang pudar cahayanya, bintang-bintang jatuh berguguran, ayat kedua. Ayat ketiga, wa idzal jibalu suyirat, apabila gunung-ganang hancur. Wa idzal isyaru uttilat, apabila unta-unta betina yang bunting 10 bulan dibiarkan begitu saja. Maknanya walaupun binatang yang subur begitu pun tidak dipedulikan dah oleh orang kerana disebabkan kiamat. Begitu juga binatang-binatang liar mati bergelimpangan, dan juga lautan meluap, meletup, sujirat. Kalau dalam Infitar disebut wa idzal biharu fujirat. Tafjir ni macam, kalau dalam bahasa Arab ni sebut tafjir ni macam tafjir Lubnan. Tafjir meletup, letupan. Kalau di Lubnan tu disebut tafjir al-mawad an-nawawiyah. Apa dia Bang Masri? Masri pandai bahasa Arab ni. Tafjir al-mawad an-nawawiyah, apa makna? Letupan bahan-bahan dipanggil radiasi lah, ataupun, tapi Nawawi ni sebenarnya kalau ikutkan makna dia bom atom, tapi itu bukan atom lah, cuma dia punya letupan tu macam atom kan, dia punya kesan tu kan. Itu yang dia orang sebut sebagai al-mawad al-nawawiyah ya, letupan yang dahsyat lah. Kat Lubnan tu kita ingatkan bom berani mati ke apa, bom berani mati dia takkan macam tu. Bom berani mati ni dia setempat saja macam biasa berlaku kan dulu di Israel sebenarnya. Tapi kalau macam tu, itu bukan bom berani mati, itu memang lain ya, sebab terlalu besar sangat. Sebab itu disebut, kalau dalam Quran ni disebut pasal lautan meletup ya, dan bercampur baur. Dan juga disebut juga wa idzan nufus zuwijat, apabila roh dan jasad itu bersatu, apabila dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wa idzal mau'udatu su'ilat, apabila anak-anak perempuan yang dibunuh hidup-hidup ya, ini zaman jahiliah, antara adat orang jahiliah, mereka akan membunuh anak-anak perempuan mereka hidup-hidup pada zaman jahiliah kerana menganggap mereka membawa malang dan sebagainya.
bi ayyi dzambin qutilat, apakah dosa mereka itu dibunuh? Tidak ada dosa. Saya selalu buat perbandingan. Kalau kita tengok zaman Firaun bunuh anak lelaki, zaman jahiliah bunuh anak perempuan, tapi zaman moden sekarang dua-dua bunuhnya. Buang anak kan istilah sekarang. Dua-dua, lelaki pun tak ada, perempuan buang daripada atas bangunan, yang campak dalam jamban, apa benda semua. Nauzubillah min zalik. Apa nak jadi? Gabungan daripada jahiliah dan Firaun. Allahu akbar. Sebab itu bila berlaku peristiwa seperti COVID ni sebagainya, itu semua satu peringatan pada kita lah, ya, perkara-perkara yang berlaku itu sebagai satu, ya, pengajaran pada kita, ya, untuk menginsafi apa yang ada. Kemudian wa idzas suhufu nusyirat, apabila buku-buku catatan amal itu dibentangkan, amalan kita yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk, nauzubillah. Wa idzas samaa'u qushitat, dan apabila langit itu, ya, terbelah juga. Wa idzas samaa'u qushitat, apabila langit itu terbelah. Wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahim itu dinyalakan. Dan itu kita last itu sampai situlah. Bila kita dah belum. Wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila syurga itu didekatkan. Ya, kalau ikutkan di sini disebutkan bahawa, saya ambil ayat 12 sikitlah. Dan apabila neraka itu dinyalakan, membawa maksud ketika neraka jahim, tempat menyiksa orang-orang kafir dan orang yang melakukan dosa itu, menyala-nyala sehingga orang yang berada di dalamnya mengalami kesakitan luar biasa akibat tubuhnya dijilat oleh nyalaan api neraka itu. Nauzubillah min zalik. Dan surah Al-Baqarah menerangkan bahawa bahan bakaran neraka itu adalah terdiri daripada manusia dan batu. Itu bahan bakarnya. Dan manakala ayat ke-13 tentang syurga, apabila syurga itu didekatkan, maksudnya syurga didekatkan itu adalah didekatkan kepada calon-calon penghuninya, iaitu siapa? Ini pun kita pernah bincang dalam surah An-Naba pun ada. Tapi ini surah Qaf ayat 31, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Didekatkan pada hari itu syurga bagi orang yang bertakwa, dan tempatnya tidak jauh daripada mereka itu. Maknanya syurga ini adalah tempat untuk orang yang bertakwa. Kenapa disebut bertakwa? Dulu pernah dah Ustaz terangkan kenapa bukan orang beriman atau bukan orang Islam disebut di situ, tapi disebutkan bertakwa. Sifirnya mudah, ya, iaitu Islam campur iman sama dengan takwa. Jadi maknanya kalau nak dapat syurga, pastikan Islamnya betul, mantap, dan imannya juga kuat. Jadi campur dua-dua baru boleh naik level takwa. Sebab itu bila dikaitkan dengan syurga, mesti dikaitkan dengan orang yang bertakwa, ya, berbanding dengan hanya disebut Islam sahaja. Sebab Islam tak tentu lagi beriman. Berapa ramai orang IC-nya, Masya Allah, nama Al-Arabiyyah. Nama macam orang Arab lah. Tapi kelakuannya, aduh, mudah-mudahan dapat hidayah, ya. Kita bukan nak judge orang ataupun nak menilai begitu kan, tapi memang begitulah keadaannya. Macam dulu Ustaz pernah pergi Johor, lama dah pergi Johor, makan di satu restoran. Kemudian saya sangat, bukan terkejut, saya terkejut sebab satu family tu yang makan tu semua rambutnya dye. Orang Singapore kot saya rasa. Minta maaf kalau ada orang Singapore ni. Orang Singapore lah tu datang sebab cara dia cakap macam orang Singapore lah, gerek-gerek si apa. Kan, dia dye semua. Anak beranak dia sepakat ulama tu. Anak beranak dia semua dye rambut, tak kira lelaki atau perempuan, bertindik berjemaah. Kesian, mudah-mudahan dapat hidayah. Dan merokok berjemaah sama, mak, ayah, anak semua. Wow. Dan mukanya memang Melayu. Ini bukan cerita kacokan ke ataupun, ya, macam ustaz ni kacokan kan. Lain sikit. Dia memang muka Melayu, dia cakap Melayu. Kalau orang mungkin bangsa lain, kita boleh dengar cara dia cakap. Moga Allah beri hidayah pada mereka. Tapi memang satu yang mengejutkan saya, ya, maknanya betapa rasa bebasnya mereka, ya, dengan keadaan begitu.
datang daripada negara jiran. Tapi tak semua orang negara jiran macam tu. Saya pun ada saudara-saudara kat Singapura okey je, bertudung labuh lagi, ada je kan. Jadi dia bukan masalah negara, tapi itulah kadang-kadang pembawakan ataupun ialah ilmu agama ya. Sayang kita tengok family semua macam tu. Kalau anak dia gitu, mak ayah dia lain, mungkinlah kita kata mungkin anak dia remaja dan sebagainya. Ini anak beranak semua, daripada yang muda sampai tua. Allahu Akbar kan. Itulah saya cakap, itu pengajaran lah. Tapi kita doakan mereka tu dapat hidayah ya. Begitu juga macam-macam lah. Kadang saya pergi, yalah, ambil anak dekat sekolah. Saya memang nak share dalam Facebook, tapi tak sempat-sempat nak share. Saya tengok lah kadang-kadang, terutama ibu-ibu lah yang ambil anak-anak kat sekolah ni, pengajaran jugalah. Cara berpakaian tu saya tengok. Kita ni mak-mak orang, bukan kita lah. Maknanya ibu-ibu ni mak-mak orang. Jadi bila ambil anak dekat sekolah, pakai tu proper sikit lah. Janganlah pakai seluar ketat, baju ketat. Tudung pakai, sebab anak sekolah agama. Tudung pakai, tapi baju ketat, seluar ketat. Dan style pula orang sekarang pakai. Saya minta maaf lah saya sebut benda ni. Dia suka pakai seluar tu yang senteng sikit tu. Yang senteng sikit, yang macam orang dulu kata seluar seteng. Pakai baju tudung pakai, tapi seluar tu pendek atas buku lali, ketat. Perempuan lah ni saya cakap. Saya pun kan, kalau saya buat status kat Facebook tag nama sekolah, tak seronok pula kan. Jadi tapi itulah maknanya, bila kita dah jadi mak-mak orang ni, kita kena faham lah cara-cara berpakaian ini bukan nak cerita pasal kita nak jadi ustazah ke, nak jadi apa, tidak. Maksudnya cara berpakaian dan ambil anak dekat sekolah. Zaman sekarang, semua parent akan tunggu depan pintu, termasuk saya. Sebab anak tu dia akan keluar awal sekolah sekarang balik. Macam anak saya sebab dia sekolah dekat Bangi. Jadi dia balik 1:30 ya. Selalu 3:30, 1:30 dah balik. Jadi kita duduk tunggu, kadang-kadang lalulah depan saya, Allah, hilang hafalan ustaz kadang kan. Kita pun, aduh ya, macam mana? Kita tak boleh nak tegur bini orang, tapi tak seronok tau macam tu. Jadi kita kena faham lah. Jadi sebagai tuan-tuan, sebagai ahli ketua keluarga, kita kena bertanggungjawab dengan ahli keluarga kita, terutama pakaian ahli keluarga kita ya, isteri kita, anak-anak kita ya, anak perempuan terutamanya ya. Dan ahli keluarga kita lah. Jangan bila kata engkau dah besar, pandai-pandai lah engkau nak hidup, besok kubur masing-masing. Ayah kat kubur masuk syurga dah ayah ni, jemaah surau. Kan. Tapi kita tak boleh macam tu kan. Kita mesti nak sama-sama. Kita selalu cakap nak masuk syurga sama-sama. Jadi itulah maksud saya ya. Ibu-ibu pun dah lama saya tak jumpa, rindu dengan ibu-ibu. Hari tu saya datang tak ada ibu-ibu lagi. Hari ni ibu-ibu dah ada, alhamdulillah ya. Jais dah membenarkan. Jadi itulah saya cakap tadi, makna kita sama-sama lah. Bukan saya nak cari kesalahan ataupun apa, tidak ya. Tapi sebagai orang yang punyai ilmu agama, dan kita kena share benda ni. Dan saya kadang-kadang ada juga, saya tengok kawan-kawan saya yang agak berani jugalah, tegur sound aja, direct aja. Tapi saya belum lah sampai tahap macam tu, sebab kita pun nak jaga keaiban juga kan. Tapi kita kena faham ya, bila kita nak ambil anak dekat sekolah, itu kira okey lagi lah. Bukan okey macam mana, ada yang hantar anak sekolah ya, anaknya elok bertudung litup ya, sekolah agama kan, maknya pakai seluar pendek je hantar anak pergi sekolah. Pernah nampak tak orang naik bawa motor? Memang kesian lah macam tu. Kita rasa macam mudah-mudahan Allah beri hidayah pada mereka ya. Sebab kesian kita tengok, sebab orang lain tengok, anak dia macam ni, maknya begini. Kita tak nak orang judge macam tu. Tapi kita sebagai ibu bapa, sepatutnya kita kena peka lah dengan cara kita sendiri berpakaian. Kita bukan berada di Pulau Hawaii ke kan, sedang bercanda di pasiran pantai ke apa ke. Kita nak hantar anak sekolah ni. Jadi pakaian kita tu kita kena pandai-pandai lah jaga sikit ya? Kalau kita tak boleh nak pakai seperti seorang ustazah ke apa, saya bukan suruh semua orang jadi ustazah, tapi biar proper lah pakai tu. Jangan menjadi satu buah mulut pada orang. Faham lah kot bebelan ustaz tu kan. Tapi saya bebel pula pada orang syukuriyah pula, Seri Saujana kan. Tapi tak apalah, sampaikanlah pada siapa-siapa yang sepatutnya ya. Itu yang baiknya. Bagus ada FFB ni ya. Baik. Jadi panjang pula cerita tu. Dah nak habis masa pula 8:10. Okey, alimat nafsum ma ahdarat. Lepas kita dah tahu tentang syurga, tentang neraka tadi, Allah dah sebut alimat nafsum ma ahdarat. Apa makna alimat nafsun? Nafsun di sini bukan makna nafsu. Nafsun kita dah pernah belajar beberapa surah yang sebelum ini. Nafsun ni maknanya diri seseorang ya, diri seseorang. Kalau orang putih kata self lah, self.
Nafsi, bila kata nafsi, myself, diri saya. Dia tak ada, dia bukan nafsu. Bila sebut nafsun, ini menunjukkan diri seseorang. Dan diri seseorang itu dia akan mengetahui apa? Alimat nafsu ma ahdarat. Dia akan tahu apa yang dia lakukan. Apa amalan yang telah pun dia sediakan semasa dia hidup dulu dan dia bawa ke alam akhirat itu, maka dia tahu dan dia akan nampak apa balasannya depan mata mereka. Itu maksud ahdarat, berasal daripada perkataan hadir. Hadir maknanya datang, ya. Tapi bila ihdar maknanya amalan-amalan kita tu kita bawa dia. Sebab itu dipanggil ihdar. Dalam bahasa Arab ni bawa. Kita bawa sama-sama amalan kita. Itu yang kita faham pun, ya. Maknanya amalan selalu kita sebut, kita bawa amalan ke alam akhirat, ke alam barzakh dan sebagainya. Itu yang kita sebut sebagai ihdar, ataupun di sini dalam bentuk fi'ilnya, dalam bentuk fi'il madhi ataupun past tense di sini ahdarat. Sebab amalan tu dah dibuat dah di dunia. Jadi bila di akhirat tu, amalan yang telah pun dibawa ataupun telah pun dibuat itu akan dibawa ke alam akhirat, ya. Itu maksud ahdarat di situ. Baik, itu ayat yang ke-14. Ayat 14 ni dia ada kaitan dengan apa yang ayat yang dua sebelumnya lah, tentang neraka dan juga syurga itu. Kemudian bila kita melihat ayat yang ke-16, ayat ke-15, minta maaf, ayat ke-15, fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas. Sedap bunyi dia tu. Wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas. Semuanya sin. Ini kalau dalam bahasa Al-Quran ini dipanggil sebagai fawasil. Fawasil ni maknanya hujung dia sama aje. Macam yang awal-awal tu semua ta kan. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumun kadarat. Ini dipanggil fawasil. Kalau dalam bab balaghah bahasa Arab dipanggil sajak. Kita orang Melayu kata sajak. Sajak puisi, S-A-J-A-K. Tapi kalau bahasa Arab dipakai ain, sajak, as-saj'u, sin jim ain. Jadi orang Melayu ambil itu bahasa Arab, sajak. Sebab ujung dia sama kan. Tapi kalau kita sama tu pantun ya. Tapi kalau bahasa Arab yang sama dipanggil sajak. Tapi itu bukan ayat Quran lah. Bukan ayat Quran. Contoh saya bagi. Ismi Nana, ana askunu fi Sri Saujana. Jadi bunyi dia na. Ana uhibbu banana, contohlah. Jadi bunyi na sama tu bukan ayat Quran, tapi itu dipanggil sajak dalam bahasa Arab. Tapi kalau ayat Quran ini yang ada ta kat ujung ni, dia tak panggil sajak lah, sebab dia ayat Quran daripada Allah SWT. So itu dipanggil sebagai fawasil. Fawasil, fa waw alif sad lam. Fawasil. Okey. Sikit-sikit lah belajar bahasa Arab. Kemudian di sini Allah kata, aku bersumpah, ya, fala uqsim. Dalam Quran ada juga ayat-ayat lain, la uqsimu biyaumil qiyamah, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad, ya. Itu ada yang Allah SWT sumpah tak menggunakan seperti waw sahaja, wal asri wad duha, tapi ni Allah gunakan kata kerja, ya. Fala uqsimu bil khunnas, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang tenggelam timbul. Bil khunnas. Selalu kita baca surah An-Nas kan, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Tapi itu syaitan lah kan, cerita pasal syaitan yang suka meragu-ragukan, mewaswaskan dalam hati manusia, ya. Tapi yang ini memang fokusnya Allah SWT bagi tahu tentang bintang yang tenggelam timbul. Al-Jawaril Kunnas, saya terjemahkan dan juga tafsirkan kedua-dua ayat sekali, ya, sebab dia ada kaitan. Al-Jawaril Kunnas ini pula yang beredar dan tetap pada tempatnya. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan kehebatan bintang-bintang yang tenggelam timbul dan dia sentiasa berada di orbitnya atau sentiasa berada di tempatnya. Kalau belum kiamat dia berada di tempatnya lah. Tenggelam timbul ni maksudnya apa? Kalau siang kita tak nampak lah bintang itu kan. Bila malam kita dah nampak lah bintang itu muncul. Ya, dah lama jugalah kita tak tengok bintang yang betul-betul terang, sebab malam kadang mendung kan. Kita tak nampak jelas, ya. Walaupun cuaca sekarang memang sangat panas, macam nak demam pun ada. Ya, dia punya panas dia tu lain macam.
Tapi itulah bila disebut tentang perkara ini, bahawa seluruh bintang yang tersembunyi pada siang hari dan sehingga tidak nampak oleh mata dan terbit pada malam, masing-masing bagaikan seolah-olah dikatakan perumpamaannya seolah-olah seperti binatang buas yang berada dalam sangkarnya, dan apabila waktu malam dia akan keluar, ya. Jadi itu adalah perumpamaan yang diberikan oleh ulama-ulama tafsir, ya. Setengah ulama menerangkan bahawa yang dimaksudkan dengan bintang-bintang tersebut adalah ad-darari al-khamsah. Ad-darari al-khamsah. Yang nasihat ini lama tak jumpa ni anak murid setia saya ni, Datuk. Ad-darari al-khamsah, ya. Ad-darari al-khamsah maksudnya adalah 5 bintang terang, 5 planet. 5 planet. Kalau orang belajar sains ni, 5 planet yang terang ni, Utarid disebut, ya, Mercury dalam bahasa Inggerisnya, Zuhrah, Venus, Marikh, Mars, ya, Mushtari, Jupiter, dan Zuhal. Apa bahasa Inggerisnya ni? Saturnus, Saturnus. Saturnus disebut di sini, ditulis dalam tafsir disebut, kerana bintang-bintang itu atau planet-planet itu beredar bersama matahari, ya. Kemudian jika kamu melihat matahari kembali memancarkan cahayanya, kamu dapati cahaya bintang-bintang itu ditutupi oleh cahaya matahari. Maknanya di sini memang ya, ada sebahagian ulama menerangkan bahawa bintang yang tenggelam timbul ini dikaitkan dengan planet-planet. Antara planet-planet yang utamalah. Dia tidak termasuk bumi di situ, sebab bumi memang ada dalam Quran ni dah banyak dah, al-ard. Dan bumi ini tidak adalah dipanggil sebagai bintang, kan? Jadi adalah planet. Jadi kita panggil planet. Walaupun dalam planet-planet lain tu tak tahulah, ada yang kata ada ada makhluk-makhluk juga yang duduk ataupun ada yang tidak, wallahu alam. Kita tak pasti kesahihannya begitu. Terutama Marikh lah yang dikatakan dekat sekali dengan bumi, kan? Allah alam lah. Tapi itu kita belajarlah dulu sains-sains apa semua ni, ya. Kemudian disebut lagi wal-laili idza as'as was-subhi idza tanaffas. Ini memang cantiklah kalau dalam Al-Quran dia selalu menyebut tentang kata-kata atau perkataan-perkataan berlawan, ya, perkataan-perkataan berlawan. Satu disebut malam, lepas tu disebut pagi ataupun siang dan sebagainya. Itu memang gaya bahasa Al-Quran, ya. Ini dipanggil dalam bahasa Al-Quran dipanggil al-mudaddat, ya. Al-mudaddat iaitu perkataan berlawan lah. Antonim, ya. Antonim ataupun perkataan berlawan dipanggil al-mudaddat. Sebelum saya nak cerita mudaddat tu, saya nak terang satu benda yang saya terlupa tadi, tentang la uqsim. Kalau kita tengok ayat itu, memanglah kita dalam terjemahan dia tak terjemah orang kata secara detail, dia terjemah cuma disebut aku bersumpah. Tapi kalau tuan-tuan bila tengok la dekat situ, la ni kalau ikutkan maknanya tidak. Tidak, dia huruf nafi, la uqsim. Pelik pula, takkan nak kata aku tidak bersumpah. Jadi kenapa dekat situ ayat itu Allah Subhanahu Wa Taala gunakan dalam surah lain pun ada la uqsimu biyaumil qiyamah contohnya. Kenapa di situ ada la, sedangkan la ni maknanya tidak. La ni makna tidak, tapi bila terjemah aku bersumpah, tak ada tidak pun kat situ. Rupa-rupanya bila saya baca tafsir disebutkan bahawa sebenarnya maksud yang lebih mendalamnya bila Allah SWT bersumpah dengan menggunakan huruf nafi di depan tu, la tu, negative statement seolah-olahnya, ayat yang negatif. Tetapi maksud dia ialah aku tidak pernah bersumpah sehebat ini. Itu maksud dia. Aku tidak pernah bersumpah sehebat ini, iaitu bersumpah dengan bintang-bintang yang tenggelam timbul tadi dikaitkan dengan planet-planet dan sebagainya. Seolah-olahnya begitu maksudnya. Ini menurut ulama dan juga pakar-pakar bahasa lah, kenapa Allah Subhanahu Taala menggunakan kata nafi di depan, sedangkan sebenarnya Allah nak bersumpah di situ. Itu kehebatan bahasa Al-Quran, masya-Allah, tabarakallah. Itu memang hebatlah. Maknanya level dipanggil balaghahnya itu, keindahan bahasanya itu, retoriknya itu sangat-sangat tinggi levelnya. Maknanya Allah SWT kata aku tidak pernah bersumpah sehebat ini. Itu dia. Sebab itu ayatnya agak powerful di sini, ya. Memang ayat kuat lah, ya. Kemudian disebut tadi dan demi malam wal laili idza as'as, dan demi malam apabila ia
gelap. Malam itu berlalu pergi. Idza as'as ni maknanya berlalu pergi. Dan was-subhi idza tanaffas, dan demi siang, demi subuh apabila ia bernafas. Kalau ikut bahasa Arab, tanafas ni bernafas, macam kita sebut bernafas tu bahasa Arab sebenarnya. Bila sebut nafas, nafas tu bahasa Arab, iaitu tanafas. Bila kata saya bernafas, dalam bahasa Arabnya ana atanafas, ana atanafas, saya bernafas. Bahasa Arab memang gitu. Jadi tapi di sini kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut dan demi subuh itu apabila ia bernafas. Ini satu perumpamaan lah, atau satu kiasan yang mana bila subuh itu muncul, maknanya kita semua akan cergas dan kita akan memulakan kehidupan kita. So itu dia menggunakan di situ Allah SWT menggunakan perkataan bernafas, tanafas. Itu hebatnya ayat ini. Kalau dalam kaedah bahasa Arab dipanggil sebagai al-majaz, ataupun boleh juga digunakan dalam bab al-isti'arah dipanggil. Al-isti'arah ni maknanya dia pinjam sifat manusia di sini. Sebab kalau bernafas tu sifat manusia. Sifat manusia kan, bernafas bukannya sifat benda kan, ataupun alam sejagat. Walaupun kita tahu makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lain, pokok-pokok pun dia ada pernafasan dia juga kan, ada cara dia yang tersendiri, dia hidup ya. Tetapi di sini memang gaya itu seolah-olahnya meminjam sifat manusia. Siang itu seolah-olahnya dia bernafas. Kenapa bernafas? Sebab kita memulakan kehidupan. Jadi bila memulakan kehidupan, maka di sini dia Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan tanafas. Walaupun dalam terjemahan Al-Quran di sini ditulis dan siang apabila ia mula terang. Itu telah pun diolah lah daripada makna yang asal untuk memudahkan kefahaman kita lah. Tapi bagi kita yang belajar kuliah begini, kuliah bahasa Al-Quran ini, tafsir Quran, kita kena tahulah makna originally, maksud dia begitu, asal makna dia begitu. Lepas tu baru diubahkan maksudnya kepada yang lebih mudah untuk difahami ya. Dan ini disebabkan juga, disebut dalam tafsir, lahirnya semangat untuk berusaha, memperoleh kesenangan dan memenuhi keperluan hidup, dan menyempurnakan apa yang tertinggal dan menyediakan keperluan masa hadapan. Ini penting kan, memang kita bekerja siang hari memang untuk mencari rezeki untuk keluarga ya, penafkah untuk keluarga kan. Baik, kemudian ayat berikutnya, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu, innahu, hu itu merujuk kepada satu dhamir, kata ganti nama yang merujuk kepada Al-Quran. Qaulu ya, qaulu di sini maknanya kata-kata ataupun kalamullah. Ini memang qaul di sini maksudnya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala lah, iaitu ayat-ayat Al-Quran ini, ayat suci Al-Quran yang diturunkan, disampaikan oleh siapa? Qaulu rasulin karim. Rasul, siapa rasul di sini? Kalau saya tanya pada tuan-tuan puan-puan, saya nak test ni, peperiksaan pertengahan semester. Macam mana? Apa rasul sini? Utusan. Siapakah utusan yang dimaksud di sini? Adakah dia A, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, B, malaikat Jibril, C, tiada jawapan di atas? A ke B? Ini ulama berselisih pendapat ni, ada kata A, ada yang kata B ni mazhab mana ni? Dia kalau senang je kita nak detect dia, nak tahu. Kalau dia merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merujuk kepada Nabi Muhammad, dia ada alif lam, ataupun dia ada Allah belakang, Rasulullah. Adik Rasulullah merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun ar-rasul. Macam kalau kita tengok dalam ayat-ayat lain surah Al-Hujurat contohnya, ya ayyuhar rasul gitu kan, atau ya ayyuhan nabi, dia ada alif lam, itu confirm merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak disebut nama Muhammad di situ. Faham ya? Tapi kalau macam ini, kalau tuan-tuan tengok dia punya ejaan spelling dia tu, Rasulin Karim, kalau bahasa Arab dipanggil nakirah, kata nama am. Tidak ada alif lam di depan dia, dan sifatnya pun tidak ada alif lam. Jadi di sini merujuk kepada utusan Allah juga, tetapi jawapannya B tadi. Siapa jawab B betul? Malaikat Jibril alaihissalam. Ini cantiknya bahasa Al-Quran.
Kalau dia tak ada alif lam, kita panggil apa tadi? Nakirah. Cuba sebut. Nakirah. Nakirah ni kata nama am. Kata nama am. Kalau kata nama am lawannya kata nama khas dalam bahasa Melayu kan kita belajar. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kata nama khas ni alif lam pun kata nama khas. Ada alif lam. Macam kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Alhamdu, Al-Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, Ad-Din. Itu alif lam semua tu kata nama khas. Kata nama khas tu dia nama orang pun kata nama khas dalam bahasa Arab, ataupun ada alif lam. Dipanggil dalam bahasa Arab sebagai ma'rifah. Kita lain bila sebut ilmu makrifat dah lain dah. Kita dah rasa lain macam, kau ni ada ilmu makrifat ke? Kita orang Melayu ilmu makrifat dah lain. Sebenarnya makrifah dalam bahasa Arab ni cuma kata nama khas saja pun. Bukan ilmu makrifat ke ilmu apa, tak ada. Tak tahulah kalau ada ilmu-ilmu lain, wallahu alam lah kan. Ma'rifatullah tersebut selalu, itu ilmu tauhid Baik. Jadi itu kita faham sikitlah belajar bahasa Arab Jadi merujuk sini bahawa kalamullah ini diturunkan oleh Allah SWT melalui perantaraan Jibril. Dan Jibril ini sifat dia apa? Karim, mulia. Karim, mulia maknanya pesuruh Allah ni sifatnya bersifat mulia. Dan diteruskan lagi sifat malaikat Jibril ni apa dia? Dhi quwwatin 'inda dhil 'arsy makin. Dhi ni kalau dalam bahasa Al-Quran dipanggil apa? Asmaul Khamsah. Asmaul Khamsah ni maksudnya dia ada perkataan yang special sikit, yang contohnya Zul macam nama orang Zul. Ada nama tuan-tuan sini Zul, Zulkifli, Zulfadli, Zulbazli, Zulfikri, Zul semua. Zulhijjah, kita bulan Zulhijjah tak habis lagi. Zulhijjah, Zulqaidah. Zul ini dia adalah satu kata nama yang begitu istimewa dalam bahasa Arab. Dia boleh jadi Zul, dia boleh jadi Zal, dia boleh jadi Zil. Tapi di sini Zi sebab apa? Perkataan sebelumnya Rasulin Karimin. Dia baris bawah. Bila dia baris bawah, Zi pun baris, dia ada ya di situ. Zi ni maksudnya dia huruf dia pendek aja. Dia Zal dengan ya. Tapi maksud dia yang mempunyai. Itu maksud dia. Sebab itu kalau nama orang Zulkifli, apa makna Zulkifli? Orang yang mempunyai tanggungjawab. Itu makna Zulkifli. Zulfikri, orang yang mempunyai pemikiran yang waras. Zulbazli, orang yang mempunyai kenikmatan. Bazli makna nikmat jadi macam tu Z sini merujuk kepada bukan merujuk nama, merujuk kepada sifat malaikat, iaitu malaikat yang mempunyai quwwah, kekuatan. Kekuatan malaikat adalah kekuatan yang luar biasa. Dia bukan hanya kuat, dikatakan dalam tafsir juga yang pernah saya baca, dia tak sebut kekuatan itu hanya kekuatan fizikal. Kita tahu malaikat ni kalau Nabi SAW pun pernah tengok fizikal malaikat Jibril yang sebenar bagaimana, punya besarnya malaikat Jibril itu, dan sayapnya saja malaikat ini boleh menutupi bumi, seluruh bumi. Itu sebelah sayap saja kan. Tapi kalau kekuatan yang juga dimaksudkan di sini adalah bukan hanya kekuatan fizikal, tetapi kekuatan ingatan, memorization, kekuatan hafazan dia. Sebab malaikat Jibril tu dia bawa wahyu kepada Rasulullah, adakah dengan written, dengan bertulis? Tidak sebab itu malaikat Jibril, apa yang Allah beri kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Rasulullah SAW adalah melalui hafalan, memorization, melalui hafazan dia. Hafiz, hifz dipanggil dalam bahasa Arab. Itu yang cukup hebat. Maknanya kekuatan malaikat Jibril ini sudah tentu kekuatannya sangat hebat Walaupun disebut dalam ini yang kuat gagah, lagi berkedudukan tinggi di sisi arash Allah, ataupun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai. Dia ada dua Z dekat situ. Satu Z quwwah, satu Zil Arsh. Zi quwwah merujuk kepada malaikat. Kalau tengok situ kan tuan-tuan, macam saya cakap tadi kan, kata nama am, kata nama khas Kata nama am dia tidak ada alif lam, merujuk kepada malaikat. Kata nama khas Zil Arsh, nampak? Itu merujuk kepada Allah. Subhanallah, situ hebat bahasa Al-Quran ini. Maknanya dia sangat-sangat detail. Kalau merujuk malaikat dia umum. Merujuk kepada Allah Ta'ala, Arash Allah, dia spesifik. Zil Arshi Makin.
Baik. Muta'in thamma amin. Muta'. Apa makna muta'? Muta' ini maksudnya yang ditaati. Maknanya malaikat Jibril adalah ketua para malaikat yang ditaati oleh semua para malaikat yang lain. Itu dia muta'. Muta' ni daripada perkataan taat lah. Taat. Kalau kita bahasa Melayu sebut taat. Taat setia, ketaatan ya, kepada raja dan negara, rukun negara kita kan. Jadi taat itu daripada bahasa Arab, iaitu ta'ah. Tapi kalau kita orang yang taat kepada Allah, kita sebut muti'. Dalam bahasa Arab dia pakai ya. Muti'un. Muti'un, mim ta ya ain. Tapi kalau muta'un itu ditaati. Ditaati. Beza ya. Kalau pakai alif ditaati, kalau pakai ya muti' mentaati. Mentaati. Ini beza ni apa isim abang? Isim fa'il dengan isim maf'ul. Masya-Allah, ni syekh bahasa Arab ni. Isim fa'il dengan isim maf'ul. Masya-Allah, betul tu. Ya. Okey, baik. Amin. Muta'in thumma amin. Dia bukan hanya ditaati tetapi juga amin. Kalau al-amin, nampak kan bahasa Arab ni? Al-amin merujuk kepada Rasulullah. Kan kita kata Rasulullah tu sifatnya Al-Amin, ataupun orang Quraisy gelar Nabi Al-Amin, tapi di sini tak ada alif lam. Bila tak ada alif lam, maknanya dia bukan merujuk kepada Rasulullah, dia merujuk kepada malaikat Jibril. Subhanallah, itu cantik sangat bahasa Arab ya, bahasa Al-Quran. Baik. Kemudian wa ma sahibukum bimajnun. Ini Allah bagi tahu pada malaikat, dan bukanlah ma di sini ma nafi ya. Ma nafi. Ni ma ni bukan apa makna dia. Ni makna tidak. Dan tidaklah atau bukanlah sahabat kamu itu wahai Jibril malaikat bimajnun. Apa makna majnun? Pernah dengar Laila Majnun? Tu cerita Piramli ke cerita Laila Majnun? Bukan tapi cerita orang veteran-veteran dululah. Kan hitam putih cerita Laila Majnun. Sebenarnya Laila Majnun tu dia adalah daripada sastra Arab. Tapi orang Arab tak panggil Laila Majnun, dia gila dengan perempuan tu kan. Laila Majnun, aku tak silap saya lah, saya pun tak tengok cerita tu. Kalau dalam sastra Arab dia tak panggil Laila Majnun, dia panggil Majnun Laila. Terbalik. Orang Melayu panggil Laila Majnun. Kita duk ingat Majnun tu nama bapak dia, Laila binti Majnun. Jangan, Majnun maknanya gila. Jangan sekali-kali bubuh nama anak atau nama cucu, harap maklum. Minta maaf ya. Minta maaf lah kalau ada orang nama Majnun ni kan. Harap-harap tak ada lah. Harap-harap tak ada, sebab Majnun ni maksudnya gila. Itu hati-hati tu. Jangan kita tengok perkataan Quran. Ui, perkataan Quran kau jangan main-main, berdosa. Kita pun bubuh nama Siti Nur Majnun. Jangan, sebab dalam Quran bukan semua maknanya positif. Saya dah bagi tahu daripada dulu lagi. Ada yang negatif walaupun perkataan tu Quran. Tapi di sini Allah SWT nak bagi tahu yang Rasulullah SAW bukan orang gila. Ya, seperti mana didakwa oleh orang-orang musyrikin, orang-orang kafir Quraisy, itulah dikata Nabi ni gila lah sebagainya. Ya, dan mereka juga mengatakan itu yang disebut di sinilah, iaitu dikatakan bahawa orang-orang musyrikin itu mengatakan bahawa Nabi itu seorang yang gila, sedangkan Nabi itu tidak gila pun. Kalau dah dikaitkan juga dengan surah lain, surah Ad-Dukhan contohnya, dikaitkan dengan kisah Quraisy ini, anna lahumudz dzikra wa qad ja'ahum rasulun mubin thumma tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun. Surah Ad-Dukhan ayat 13-14. Bagaimana mereka dapat beringat menyempurnakan janji mereka padahal mereka telah pun didatangi oleh seorang rasul yang memberi keterangan yang cukup kepada mereka untuk menjadi orang beriman. Sekalipun demikian mereka tetap berpaling engkar dan sambil berkata sesama mereka bahawa dia seorang yang diajar oleh bangsa lain dan dia juga seorang yang gila. Disebut Nabi itu muallam. Selalu kita dengar muallim kan? Anak kita kalau kat sekolah dia panggil ustazah dia muallimah. Kalau yang lelaki dia panggil muallim, itu teacher. Tapi kalau muallam, isim maf'ul juga tadi, dia kata Nabi ni pernah diajar oleh bangsa asing. Bila masa Nabi tu pergi belajar dengan bangsa asing? Kan? Sebab baik orang Quraisy tak ada kat sini kan? Orang musyrikin tu dah lama mati lah. Quraisy ada lagi lah. Tapi sekarang semua Quraisy orang Muslim lah, beriman. Tapi zaman Rasulullah tu, kita tengih-tengih dia. Bila masa Nabi tu belajar dengan bangsa asing? Bila? Tak pernah pun. Nabi tak pernah pergi berguru dengan mana-mana pun. Dan kita pun tahu Nabi adalah Nabi Ummi.
Nabi yang tak kenal huruf, tak boleh baca, tak boleh tulis, macam mana Nabi nak belajar? Ini semua tak buat research. Orang Quraisy ni semua tak buat research. Dia kata dia main tuduh je. Dia tuduh dekat mulut tau tuan-tuan. Orang Quraisy ni, saya pernah baca satu buku, saya tak ingat buku Mukjizat Rasulullah pun, ada cerita dalam tu. Dia kata orang kafir Quraisy ni masa zaman dululah, dia depan je dia kutuk, tapi belakang dia, bila dia sesama dia bukan di depan masyarakat dia, kepimpinan Quraisy ni maksud saya, bila mereka mesyuarat sama mereka, mereka mengakui bahawa apa yang Muhammad sebut itu sebenarnya betul. Cuma korang ni, ada katalah, saya lah sebut, jangan sekali-kali korang pergi cerita dekat orang tempat lain ni. Kalau korang cerita, nescaya kita akan, ataupun nescaya Muhammad pengikutnya akan ramai. Itu pemimpin Quraisy. Belakang dia sebenarnya dia mengakui bahawa apa Nabi sebut tu bukan satu benda yang dongengan. Sebab dia tahu Nabi Muhammad ni macam mana. Jujur, amanah, tak pernah cakap bohong. Itu kehebatannya. Ya, tapi ayat itulah Allah SWT sebut mereka menuduh Rasulullah pernah belajar dengan bangsa asing. Sedangkan bila masa Rasulullah belajar bangsa asing, Rasulullah tak pernah pergi berguru di mana-mana pun. Hanya Rasulullah pergi berdagang sahaja dan tak pernah pun berguru dengan siapa-siapa. Di Syam sebagai contoh. Baik, ayat berikutnya, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, ya, dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu pernah melihat malaikat Jibril dengan keadaan yang sebenar di ufuk kaki langit yang nyata. Al-ufuk al-mubin makna kaki ufuk langit lah. Kita pun biasa dengar perkataan ufuk kan. Di ufuk timur kita biasa dengar perkataannya. Ufuk ni lah kaki langit ya. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. Dan bukanlah Nabi Muhammad itu yang boleh ditohmah dan disangka buruk terhadap penyampaiannya terhadap perkara-perkara ghaib. Yang disebut alal ghaib ni maknanya memang alam ghaib lah, maknanya perkara-perkara ghaib lah, tentang syurga, neraka, ya, tentang apa sahaja yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu sebenarnya itu bukan satu pendustaan, ya, dan mereka tidak berhak untuk mentohmah Nabi SAW. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim, dan apa yang disampaikan Nabi itu bukanlah kata-kata syaitan yang direjam. Maknanya bukan rekaan dan bukan Nabi dapat daripada syaitan dan sebagainya, tidak. Ya. Fa aina tadhhabun? Kalau begitu, ke mana kamu nak pergi? Fa aina tadhhabun? Ini memang satu perkataan yang cukup popular kalau orang belajar bahasa Arab, anak-anak kita di sekolah ataupun kita yang belajar bahasa Arab, memang kita biasa dengar perkataan tadhhab. Tadhhab ni pergi maksud dia. Kenapa Allah kata kat sini, mana kamu nak pergi? Maksudnya ialah ke mana kamu nak pergi membawa penyelewengan kamu terhadap Al-Quran itu. Kamu nak seleweng Quran tu, kamu nak pergi mana? Kamu bawa Quran, kamu nak cerita dongeng kata Nabi ni dustakan Muhammad dan sebagainya, kamu nak bawa pergi mana? Pendustaan kamu tu. Itu maksudnya. Memang ayat tu sangat pendek, ringkas, tetapi maknanya sangat tajam. Sangat tajam. Dia merujuk kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT ni. Sebab itu dia ayat Quran memang gini, dia ringkas tetapi kita kena tengok tafsiran dia. Apakah yang terselindung di sebalik perkataan, dua perkataan sahaja, tetapi dia merujuk kepada pendustaan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin kepada Rasulullah SAW, ya. In huwa illa dzikrul lil alamin, dan tidak lain tidak bukan Al-Quran itu adalah zikrun, satu peringatan kepada seluruh alam, lil alamin. Bukan sekadar peringatan kepada manusia atau peringatan kepada kita orang beriman atau kepada sesiapa tertentu, golongan tertentu, orang Arab dan sebagainya, tapi untuk seluruh alam. Peringatan itu. Itu hebatnya Al-Quran, ya. Liman syaa minkum ayyastaqim. Terutamanya, ya, peringatan untuk seluruh penduduk alam ini adalah sebagai peringatan dan juga terutama kepada sesiapa daripada kamu yang tetap teguh di jalan Islam yang sebenar. Yastaqim ni ihdinas siratal mustaqim lah. Sebab kita selalu minta tu pada Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang betul mengikut Al-Quran dan Sunnah. Ya, ahli Sunnah wal Jamaah ikut betul-betul apa Nabi suruh kita buat, ya. Apa Nabi larang kita tinggalkan. Baik. Jadi wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ayat akhir.
Dan kamu tidak dapat menentukan kemahuan kamu kecuali dengan apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mentadbir segala alam, sekian alam, ya. Maknanya apa sahaja yang kamu hendak mesti mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh buat ikut kepala otak kita sendiri. Macam-macam. Kalau yang baru-baru ni saya tengok ada yang, yalah, yang liberal ni kan, apa baru-baru ni kes dia? Dia kata kes apa ni, hukum faraid tu macam hukum ketinggalan zaman lah, macam hukum unta padang pasir lah. Allahu akbar kabir. Aduh, inilah susah ni, dipanggil lawyer buruk ni, betul-betul lawyer buruk ni. Dia lawyer tu tapi lawyer buruk. Tu geng-geng tu lah tu, siapa, Siti Kasim apa. Tapi beza dia, Siti Kasim rambut blond, yang Aisyah Asiah Jalil tu tudung labuh. Tak tahulah apa masalah. Mungkin ada screw sikit lah kot, ada something wrong lah. Sebab kadang orang-orang macam ni, bila dia sampai satu tahap yang tu kita Melayu panggil gilisim. Gilisim, tahu tak kan? Dia sampai satu tahap, bila dia terlalu bijak sangat, dia macam dia short sikit. Takut jadi macam tu. Kita ni tak berani. Saya nak mengajar pun tak berani kalau tak pakai kitab pandai-pandai nak tafsir sendiri. Oh ya Allah, takut sangat. Takut terseleweng pula tafsiran kita kan. Sebab itu saya pun mengajar pakai kitab. Apa ni, orang yang hebat sangat rasa ilmu dia, dia boleh kata hukum faraid tu hukum unta padang pasir, dia kata. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah pada mereka ini, ya, berubahlah. Tapi memang banyak statement-statement dia kalau dalam FB dia, tuan-tuan boleh tengoklah. Memang kalau orang menghina hukum Allah ni, dia, kalau saya ni bukan mufti lah, tapi kalau kita belajar kan, orang yang menghina hukum Allah jatuh kafir tau. Jatuh kafir tu bahaya tu. Saya bukan mufti lah, tapi kita pun belajar kan benda-benda ini sangat bahaya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri hidayah pada orang-orang inilah supaya berubah, ya, dan kembali ke pangkal jalan lah sebenarnya. Baik, itu saja. Ada azan dah rasanya, ya. Yang baik kepada Allah, kurang kelemahan saya. Kita akhiri dengan tasbih kafarah Rasulullah subhanakallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.